Kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca Al-Quran ila hadarat Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram ashabil izam. Insyaallah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah kamu pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mendirikan salat dan juga dengan bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Alhamdulillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada Islam ghariban wa sya'uru ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan dagang atau asing dan dia kembali menjadi asing, dan berbahagialah kepada orang yang asing. Alhamdulillah. Yang mati Tuan Imam kita, seterusnya yang hormati Tuan Bilal, kemudian jawatankuasa Masjid Muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan budi syukur kepada Taala kerana kita dapat bersama malam ini untuk bersambung kuliah kita daripada kitab Safinatun Najah di muka surat 11. Muka surat 11, hikmah, perlindungan dan 4 kampunan yang ada dalam basmalah. Qala musannifullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. 4 perlindungan dan 4 keampunan yang ada dalam basmalah dalam kitab Maraqi al-Ubudiyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi al-Bintani al-Jawi, menyebutkan bahawa Bismillahirrahmanirrahim mempunyai 4 perkataan. Bismillahirrahmanirrahim mempunyai 4 perkataan yang mengisyaratkan kepada pertama 4 penjuru yang digunakan oleh syaitan laknatullah untuk menggoda manusia. 4 penjuru ataupun 4 arah yang mana syaitan menggunakan 4 arah tadi untuk menggoda manusia, iaitulah daripada di depan, daripada arah depan, amamun di depan, kemudian khalfun di belakang, kemudian yamin di kanan, wasyimal dan di sebelah kiri. So, sesiapa yang selalu mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan basmalah tu maknanya Bismillahirrahmanirrahim lah, dalam segala amalan dia akan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi syaitan yang datang daripada 4 penjuru tersebut, sama ada daripada depan, belakang, kiri, kanan dan sebagainya lah. Okay, ini salah satu kaedah ataupun cara yang diajarkan oleh Syekh Muhammad Nawawi al-Bintani al-Jawi dalam kitabnya Maraqi al-Ubudiyah. Kemudian yang kedua, 4 keadaan manusia melakukan maksiat dan dosa, iaitu sama ada di dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terang. Sirri wa alaniyah. Sir maknanya sembunyi-sembunyi, alaniyah secara terang.
Kemudian malam dan siang, lailun malam, naharun siang. Okey, ini juga menjadi sasaran ataupun 4 suasana dan keadaan yang mana manusia itu selalu melakukan dosa dan juga maksiat kepada Allah Ta'ala, sama ada secara secara tersembunyi ataupun alaniah secara terang, ataupun ketika malam ataupun ketika siang. So basmalah yang selalu diucapkan oleh seorang hamba dalam kehidupan sehariannya boleh menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukannya dalam 4 keadaan tersebut. Dalam 4 keadaan tersebut. Baik, kemudian faedah 11 kurniaan yang ada dalam basmalah. 11 kurniaan yang ada dalam basmalah. Okey. Mana 11 kurniaan tersebut? Tuan-tuan, yang pertama pada huruf ba. Ba itu bermakna bara'atullah. Ba itu maknanya bara'atullah. Maksudnya penjelasannya ialah kelepasan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang mendapat kebahagiaan. Kelepasan yang diberikan Allah Taala kepada orang-orang yang mendapat kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dengan ba tu bara'atullah, mana kelepasanlah. Kemudian sin, bismillah kan, bismillah, ba tu mana bara'atullah, sin tu mana sitrullah. Sitrun maknanya tutupan ataupun perlindungan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang jahil. Tutupan ataupun perlindungan Allah Ta'ala yang diberikan kepada orang yang jahil. Tetapi orang jahil janganlah terus membiarkan dirinya dalam keadaan jahil. So maknanya dia terus cari jalan lah, cari jalan bagaimana untuk menambahkan ilmu dia, mempertingkatkan pemahaman dia, serta meningkatkan lagi amalannya insya-Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga ba, mim. Mim maksudnya mahabbatullah. Mahabbatun ialah kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. So maksudnya sini kasih sayang Allah Taala kepada orang-orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi orang yang taat dan selalu mengerjakan amal soleh, jadi sifat mahabbatullah itu akan ada ataupun terlekat kepada orang yang tersebutlah. Kemudian yang ke perkataan seterusnya iaitulah huruf alif. Bismillah. Bismillah, alif lam ha kan Allah tu. Jadi kalim alif Allah itu maksudnya ulfatullah. Ulfatun maknanya kelunakan, ataupun juga boleh bermakna kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala lah kepada orang yang beriman kepada Allah. Kerana orang beriman ni saja yang mendapat kasih sayang Allah Taala. Sedangkan orang yang tidak beriman kepada Allah tidak mendapat mahabbatullah, kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka juga tetap mendapat rezeki daripada Allah. Kemudian huruf lam. Lam maksudnya latifatullah. Kerana latif, kelembutan Allah Subhanahu Wa Taala. Lembut maksudnya lebih kurang mana dengan sama mana dengan kasih sayang lah. Kemudian ha itu hidayatullah. Hidayah mana petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. So kita digalakkan sentiasa memohon petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana maklumlah kita ni sebagai manusia biasa sentiasa diuji dengan berbagai ujian dalam kehidupan harian kita. So kita mohon sentiasa hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dan katakan sebagai hidayatuddin. Hidayatuddin. Dalam suatu Fatihah pun memang kita selalu baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kenapa kita diperlukan jalan lurus? Kerana kita ni selalu sentiasa digoda oleh sama ada dunia, syaitan, hawa nafsu dan sebagainya. Kemudian kita lihat huruf ra. Ra maksudnya ridwanullah. Ridwan mana keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang yang sentiasa membaca bismillah ini, dia sentiasa mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian huruf ha. Ha maksudnya hilmullah. Hilmullah maksudnya kelonggaran diberikan Allah Taala kepada orang-orang yang berdosa. Semacam orang yang berdosa masih lagi diberi peluang Allah Subhanahu Wa Taala untuk supaya mereka bertaubat kepada Allah. Tapi kalau seandainya masa yang diberi kepada mereka untuk bertaubat, mereka tak gunakan masa itu, maka lama kelaun nanti sudah tentu Allah Taala akan menurunkan azablah kepada mereka.
azab kepada mereka. Kemudian mim maksudnya minnatullah. Minnatullah maksudnya kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman sahaja. Kerana orang beriman ni sentiasa mendapat hidayah petunjuk daripada Allah dan sentiasa pula dipelihara dari keselamatan diri mereka, keselamatan dunia dan juga keselamatan daripada akhirat. Kemudian nun maksudnya nurul ma'rifah. Nurul ma'rifah maksud apa makna nur ma'rifah? Maksudnya cahaya makrifat di dunia dan cahaya ketaatan di akhirat. Jadi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala sentiasa mendapat cahaya di muka dia. Kita boleh bezakan orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang beriman kita lihat mukanya dengan muka yang bercahaya, berseri-seri, kan? Walaupun tak adalah cahaya tu sampai menyilau mata kita, kan? Kalau kita tengok lampu tu memanglah silau mata kita, kan? Ini muka orang yang beriman tu muka dia bercahaya, berseri-seri lah muka dia. Kalau kita lihat tak adalah sampai silau muka kita nak tengok. Kemudian ya maksudnya yadullah. Yadullah maksudnya ialah pemeliharaan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang Islam saja. So maknanya tuan-tuan ada berapa? 11 kurniaan yang ada di dalam basmalah apabila kita sentiasa mengucapkan kalimat tersebut. Itu sebabnya apa saja perbuatan yang baik kita lakukan, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang baik kalau seandainya kita tak mulakan dengan bismillah maka ianya terputus. Maksud terputus tuan-tuan, qalilatul barakah, kurang keberkatan daripada amalan kebaikan yang kita lakukan. So kita digalakkan baca walaupun perkataannya tak banyak pun, tapi di kalangan kita kadang-kadang susah nak menyebutkan kerana tidak melazimi akan mengucapkan perkataan bismillah tersebut. Baik, kemudian faedah basmalah sebagai pelindung. Syekh Ahmad As-Sawi ada menyatakan bahawa jika basmalah itu dibaca sebanyak 21 kali sebelum tidur malam. Tuan-tuan baca basmalah sebanyak 21 kali sebelum tidur malam. So apa dia punya kelebihan dia? Orang yang bacanya akan selamat daripada godaan syaitan, rumahnya terselamat daripada kucurian, selamat daripada mati mengejut, dan selamat daripada bala-bala lain yang ada yang berlaku pada malam tersebutlah. InsyaAllah kita selamatlah. Di samping tuan-tuan amal doa-doa apa lain lah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indan maut wa maghfiratan ba'dan maut, kan? Dan seterusnya. Itu adalah doa yang boleh kita bacalah. Di samping itu pula Nabi juga disebutkan bahawa barang siapa yang membaca suratul Baqarah maka rumahnya akan dilindungi oleh Allah Ta'ala daripada gangguan syaitan. Rumahnya akan dilindungi oleh Allah Ta'ala daripada gangguan syaitan barang siapa sentiasa mengamalkan membaca suratul Baqarah di dalam rumah dia. Baik, seterusnya kita masuk kepada khutbah seterusnya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil alim azim. Baik, kita lihat satu-satu pembahasan alhamdulillah. Pertama alhamdulillah dulu. Alhamdulillah maksudnya segala puji bagi Allah. Alhamdu maksudnya puji dan pujian. Puji ataupun pujian. Sama ada kita memuji seseorang atau seseorang tadi memuji kita, ataupun kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita puji Allah dengan segala nikmat yang beri pada kita pun termasuk dalam kategori puji jugalah. Cuma ada di kalangan manusia kadang-kadang memuji melebihi daripada had. Kalau memuji melebihi daripada had ini kebiasaannya ada sesuatu yang mereka inginkan. Ada udang di sebalik mi lah. Ada udang di sebalik mi, ataupun ada udang di sebalik batu. Melampau sangat dia puji. Ataupun mungkin sebelum ni memang dia tak pernah puji kita, tiba-tiba dia puji pula. Mesti ada sebab sesuatu lah dia puji. Jadi pujian mestilah ikhlas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apakah puji di segi bahasa? Di segi bahasa maksudnya
memuji dengan lidah yang penuh kerelaan hati terhadap suatu perkara yang baik. Contohnya memuji akhlak seseorang yang bersopan santun dan juga dermawan. Kita muji seorang tu disebabkan oleh sifat sopan santunnya, akhlaknya yang mulia. Kemudian dia suka membantu orang, bersedekah, pantang contohnya dia melihat orang yang susah, maka dia akan pergi dengan cepat tempat tersebut untuk menghulurkan bantuan apa yang patut, sama ada segi wang tunai ataupun contoh barang-barang makanan, contohnya kan, barang makanan. Kan banyak di kalangan kita ni kan, nampak yang kadang-kadang kita ni majoritinya kaya, majoritinya ada kereta, ada rumah dan sebagainya, tetapi ada juga di kalangan kita ni masih susah hidupnya, susah. Contohnya golongan-golongan macam ibu-ibu tunggal kan, golongan ibu tunggal ni kadang-kadang susah kehidupan dia, sampai kadang ada anak 5, ada 6, anak 10 pun ada, anak 10 kan. Kemudian suami pula kena masuk penjara pula, kemudian kata dia pula tidak bekerja, dia pula tidak bekerja, anak 10 orang. So macam mana dia nak menjara kehidupan dia. Kemudian daripada segi istilah pula, ia bermaksud memuji dengan lidah sambil mengakui keagungan pemberi nikmat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang diberikan kepada orang yang memuji atau orang lain. Contohnya memuji nikmat kejayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada anaknya di dalam peperiksaan. Anak kita berjaya dalam peperiksaan kan? Siapa tak gembira anaknya berjaya dalam peperiksaan? Majoriti di kalangan kita ni gembira kalau anaknya berjaya dalam peperiksaan. Sama ada peperiksaan contohnya UPSR ke, ataupun peperiksaan PT3 ke, kalau Indonesia ni kan PT3, kemudian peperiksaan apa lagi, SPM, STAM, ataupun ataupun peperiksaan di diploma, peringkat CJ, peringkat ijazah, peringkat master, PhD dan sebagainya. Kalau kita mendengarlah anak-anak kita tu berjaya dalam peperiksaan, apa perasaan kita tuan-tuan? Suka kan? Suka, seronok, gembira. So kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat dia tadi yang diberikan kepada kita, dan juga diberikan kepada anak kita, dan diberikan kepada adik keluarga kita. So maknanya kita kena banyak bersyukurlah kepada Allah Taala. Tapi kalau seandainya anak kita tidak berjaya dalam peperiksaan, janganlah kalau kita ni putus asa pula. Mungkin kadang-kadang anak kita tu tak berjaya pada masa sekarang, kemungkinan besar dia akan berjaya pada masa akan datang. Tak tentu juga. Kerana banyak yang berlaku begitu. Waktu di peringkat sekolah rendah ataupun di peringkat sekolah menengah, anak ni kurang berjaya, tetapi bila dah masuk ke universiti, lebih pula kejayaan dia. Ataupun dia dah masuk dalam bidang pekerjaan, kejayaan dia memang bagus, boleh jadikan contoh kepada orang lain. Kemudian ia juga boleh bermaksud memuji Allah Ta'ala kerana keindahan sifat-sifat Allah, sama ada sifat zatiyah ataupun selainnya sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Jadi bila kita ucapkan perkataan alhamdulillah, kita ucapkan perkataan segala puji bagi Allah, ataupun kita sebut alhamdulillah, ya Allah alhamdulillah lah kan. Jadi sebenarnya kita memuji Allah Ta'ala di atas segala kekuasaan dia, dan juga keindahan segala sifat-sifat yang ada kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala ni salah satu daripada sifatnya yang ada pada Allah, contohnya sifatnya Al-Jamal. Jamal mana cantik, Al-Jalal, Jamal dan Jalal. Okay? Jamal mana cantik, kemudian Jalal itu maha gagah perkasa yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian asyukru, syukur dari segi bahasa maknanya sama dengan alhamdulillah daripada segi istilah. Perkataan syukur dari segi bahasa adalah sama dengan alhamdulillah daripada segi istilah. Apa makna alhamdulillah dari segi istilah tadi? Maksudnya ialah memuji dengan lidah sambil mengakui keagungan pemberian nikmat itu. Itulah Allah Ta'ala yang beri nikmat atas nikmat yang berikan kepada orang yang dipuji, yang memuji tersebut. Okay, itulah dikatakan syukur pada segi bahasa. Ataupun makna lain syukur ini ialah berterima kasih lah, berterima kasih. Dalam Quran pun banyak perkataan syukur ini. Banyak Allah Ta'ala mengulang-ulang perkataan dalam Quran.
Contoh Allah Ta'ala sebut ni kata dari syakartum la azidannakum wal in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahkan nikmat pada kamu, dan kalau kamu kufur, nescaya azabku sangatlah pedih. Okey, ayat ni memang popular dan biasa kita jumpa dan selalu diulang-ulang oleh penceramah. Betul tak? Oleh penceramah, sama ada penceramah dalam TV ke atau di mana-mana saja, memang selalu diulang perkataan syukur ini kerana kelebihan syukur ni memang banyak. Banyak syukur ni kelebihan dia. Okey. Apakah tanda orang bersyukur, tuan-tuan? Tanda syukur pun banyak juga. Salah satu tanda orang bersyukur ini contohnya dia sentiasa rajin beribadah kepada Allah. Sama ada ketika senang ke susah ke, dia tetap beribadah kepada Allah Ta'ala. Kerana ada sebagian manusia ni waktu dia senang dia beribadah, waktu susah dia tak nak beribadah. Yang kedua tanda orang bersyukur ni dia suka bersedekah. Dia suka bersedekah. Walaupun kadang-kadang duit dia tak banyak pun. Kerana dalam konteks kita bersedekah ni, tuan-tuan, tak perlu kita menunggu duit kita banyak. Tak perlu kita tunggu kita kaya baru nak sedekah. Kerana ada sebahagian pada manusia ni, mereka beranggapan bahawa kalau nak bersedekah ni tunggu kaya. Kalau ada keadaan miskin ni, susah-susah ni, tak perlu bersedekah lah. Sebenarnya bukan begitu. Okey. Kemudian tanda orang bersyukur pula, dia sentiasa memaafkan orang. Apalagi kalau contohnya kita sendiri ada buat salah ataupun orang lain buat salah dengan kita, kita jangan berdendam pada mereka dan kita maafkanlah kesalahan mereka. Apalagi kalau contohnya kalau kita nak tidur, tuan-tuan, kita maafkanlah semua orang. Itu tanda satu. Itu beberapa tanda orang-orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi juga ada menyebut satu hadis, dia kata man lam yashkurul qalil lam yashkurul kasir, man lam yashkurul nas lam yashkurullah. Barang siapa yang tidak bersyukur dengan pemberian yang sedikit, nescaya dia tidak bersyukur dengan pemberian banyak. Barang siapa yang tidak bersyukur dengan manusia, nescaya tidak bersyukur dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. So dalam konteks kita nak bersyukur ini, jangan kita tunggu orang kata mendapat pemberian banyak daripada seseorang ataupun orang lain baru kita nak bersyukur kepada Allah. Hatta kalau pemberian itu sedikit pun kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul juga kalau seorang tadi memberikan pemberian kepada kita, bila orang seseorang itu memberikan pemberian kepada kita, maknanya kita bersyukur kepada Allah Taala juga. Baik. Kemudian catatan sebelah tu muka surat 14. Imam Nawawi berkata sunat memuji di awal kitab-kitab yang dikarang. Sunat juga diucapkan ketika hendak memulakan kelas pengajian dan ketika murid hendak membaca di hadapan guru-guru mereka, sama ada membaca hadis atau fiqh atau selain keduanya. Sebaik-baik ucapannya ialah kita membaca alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Rabb maksudnya yang memiliki. Ia juga punya banyak makna Rabb. Alamin maksudnya, alamin ni ialah isim khas untuk yang berakal, iaitu terdiri daripada manusia, malaikat dan juga jin. Alamin juga dia tidak ada mufrad dia. Alamin dia tidak ada mufrad. Dia hanya jamak, kalimat jamak saja. Okey. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah taala, sunat memuji di awal kitab yang dikarang. Sebaik-baiknya tuan-tuan, kalau tuan-tuan mengarang ataupun mengarang surat dan sebagainya, sebaik-baiknya kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ataupun segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebaiknya. Malah kalau kita lihat kitab yang dikarang oleh para ulama, kitab ulama yang dulu-dulu kan, sama ada kitab Arab ke, kitab Jawi ke, kitab bahasa Melayu dan sebagainya, kebiasaannya kitab mereka itu dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana banyak kelebihan yang kita kalau kita sebut perkataan sebut. Baik, kemudian apakah hukum membaca ataupun mengucap alhamdulillah? Terdapat beberapa hukum kalau seandainya kita membaca alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang pertama, hukumnya wajib. Bila waktu hukumnya wajib kita membaca alhamdulillah? Ketika kita memulakan khutbah Jumaat. Alhamdulillahi qail kan.
Alhamdulillahil qail. Itu biasalah orang baca khutbah Jumaat tu. Segala puji bagi Allah. Kerana rukun khutbah dia ada 5 rukun. Rukun khutbah Jumaat dia ada 5. Pertama, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, membaca selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita membaca ittaqullah. Ittaqullah mana memberi pesan. Pesan kepada orang-orang yang beriman. Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang keempat, membaca satu potong ayat Quran. Yang keempat, membaca mana-mana ayat Quran lah, satu potong ayat Quran. Dan yang kelima, kita memohon keampunan dan kemaafan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. So maknanya ada berapa rukun khutbah tuan-tuan? 5 rukun khutbah. Kalau seandainya salah satu tertinggal, mana khutbah itu dikira tidak sah. Tak sah khutbah tersebut, kena diulang semula khutbah. Itu sebabnya apabila kita mendengar khutbah Jumaat, jangan kita tidur. Jangan kita tidur. Banyak di kalangan kita bila dengar khutbah Jumaat dia tidur. Ataupun pada permulaan khutbah tu dia dengar, tapi bila dah sampai tengah-tengah khutbah tu dia dah fikiran dia dah melayang-layang tak ke mana-mana. Macam tu. Sehingga apabila imam duduk atau ada khutbah, dia dah tak sedar dah. Dia dah tak sedar dah apabila imam dah duduk ada 2 khutbah. Kemudian apabila imam baca khutbah yang kedua lagi pula dah meleleh pula Elio pula. Elio dah meleleh. Dah tangguh-angguh macam tu kan. Okey, bila imam dah habis khutbah barulah dia terjaga. Terjaga pula dia. Dia boleh terjaga pula. Tapi ada juga tuan-tuan kan, imam dah habis khutbah pun masih tidur lagi. Ada juga. Ada pada sebahagian tempat lah. Kat sini harap-harap tidak berlaku lah. Betul tak? Sebab biasanya berlaku tu di saf yang di belakang. Saf depan jarang yang tidur. Biasa yang tidur di saf yang di belakang. Macam tu. Yang corok-corok tu, yang ujung-ujung tu, tu biasalah yang kadang tertidur ketika imam tengah berkhutbah. Baik, yang kedua, hukumnya sunat. Bilakah masa sunatnya kita membaca Alhamdulillah dalam setiap keadaan seperti memulakan doa selepas makan ataupun minum, ketika khutbah nikah dan banyak lagi. Kerana khutbah nikah ni hukumnya sunat, bukan wajib. Jangan pula nanti imam pula dia baca khutbah nikah ni dia kata wajib pula khutbah nikah. Khutbah nikah sunat saja. Okey. Kemudian makruh. Jika dibaca, waktu bila tuan-tuan makruh kita baca Alhamdulillah, jika dibaca di tempat yang kotor, seperti dalam tandas. Dalam tandas kita baca bismillah, kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, kan? Kita menyebut nama Allah Taala dalam tandas. Ini benda yang makruh lah. Ataupun di tempat pembuangan sampah atau tempat-tempat penyembelihan binatang. Tempat penyembelihan binatang pun tak sunat kita baca Alhamdulillah. Tak perlulah bacalah. Malahan kalau kita sembelih tu pun kita disunatkan membaca bismillah sahaja kan. Tak perlu kita baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillah je tu. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kan kemudian selawat kepada Nabi lah. Takbir kan, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah kan. So mana kita sembelih kan binatang sebut. Tak perlu kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa baca? Kenapa tak perlu baca Ar-Rahmanir-Rahim? Kerana Ar-Rahman tu maksudnya pemurah dan penyayang. Penyayang. Bila kita sembelih binatang tak perlu ada sifat penyayang. Tak perlu ada sifat penyayang bila kita sembelih binatang ternakan. Kerana kalau kita sayang dengan binatang kan, last nanti takut tak jadi kita nak sembelih. Kerana kesian kita tengok binatang tu, kesian dia kan, keluar darah sebagainya kan. Atas sebabnya sebagai manusia ni tuan-tuan dia tak boleh tengok darah. Kalau dia tengok darah, selawat boleh. Selawat boleh lah. Bismillah dulu kan boleh kan. Bismillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan. Allah Akbar, Allah Akbar. Ada selawat kan? Boleh tak? Okey. Bismillah boleh. Yang tak digalakkan Bismillahirrahmanirrahim tu tak perlu sambunglah. Macam tu. Boleh? Serta menghadap ke arah kiblat dan pisau yang tajam. Jangan sembelih binatang dengan pisau yang tumpul, kerana boleh menyeksa binatang. Boleh menyeksa binatang.
Okey, sebabnya sebahagian daripada juru sembelih ni dia ada parang yang khusus untuk sembelihan saja. Parang yang khusus untuk sembelihan saja, tak boleh campurkan dengan parang untuk nak, parang tak boleh gunakan untuk nak siang daging ke, ataupun contoh nak potong tulang ke dan sebagainya. Memang dia tak campurkan itu, dia khusus untuk sembelihan. Manakala parang lapah tu lapah je, kalau sembelih sajalah. Macam tu. Dan saya pun begitu juga. Saya begitu juga. Kalau parang sembelih tu sembelih sajalah. Kalau pisau lapah tu untuk lapah saja. Jangan kita campur-campurkan. Takut nanti bila kita gunakan parang tu untuk lain, takuti dia punya mata tu akan rosak kan. Jadi akan boleh mendaratkan binatang lah bila disembelih. Okey. Kemudian haram kita membaca alhamdulillah ketika hendak dan sedang melakukan maksiat. Nauzubillah min zalik. Nak buat maksiat pun baca alhamdulillah. Nak main judi pun baca bismillah dulu, ataupun alhamdulillah. Kita nak main judi ni kita sebut alhamdulillah. Mudah-mudahan aku berjayalah menang dalam judi ni. Mudah-mudahan berjayalah aku dalam perjudian ini, insya-Allah. Kalau menang nanti boleh aku buat kenduri dan sebagainya. Ini benda yang tidak digalakkan dalam Islam lah. Kenapa? Kerana perbuatan tu benda haram dah, berjudi. Ataupun merompak je tu juga. Nak masuk dalam rumah orang, baca bismillah dulu, ataupun alhamdulillahil alamin, ya Allah kau berikan kesempatan padaku kerana malam ni aku nak merompak. Rumah si Mamat tu. Ini benda yang tidak digalakkan lah. Tak digalakkan. Baik, kemudian makna alhamdulillah, makna hamdalah, makna segala puji yang diucapkan dengan lidah dengan penuh rasa kerelaan hati sambil merasakan keagungan, ta'zim, makna keagungan yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kepada manusia, Tuhan kepada para malaikat, dan juga Tuhan kepada para jin kan. Itu sebabnya kita digalakkan setiap membaca alhamdulillah. Baik. Kemudian alhamdulillah pula dia ada rukun. Macam kahwin kan, orang kahwin kan ada rukun je. Apa rukun kahwin tuan-tuan? Kalau orang berkahwin dia ada rukun, 5 rukun. Pertama, pengantin lelaki. Yang kedua, pengantin perempuan. Yang ketiga, wali. Yang keempat, saksi. Dan yang kelima, sirah. Sirah maknanya lafaz ijab dan qabul. Kita panggil lah. Contohnya juru nikah menikahkan seseorang itu, dia katalah, wahai si Ali bin si Abu, saya nikahkan akan dikau dengan si Aminah bin Ahmad, yang mana bapa kandungnya telah berwakil wali kepadaku dengan mas kawinnya sebanyak RM200 tunai. Maka pengantin lelaki pun jawab, saya terima nikahnya ini dengan mas kawinnya sebanyak RM200 tunai. RM200 tunai. Jangan hutang nanti dalam kad sijil nikah tu akan di print out hutang. Kalau boleh jangan hutang lah kan. Sebaik-baiknya tunai. Bincanglah baik dengan Pak Mutua pula, janganlah menokat pula bakal menantu. Kan? Kau nak nikah dengan aku boleh. Mas kahwinnya contohnya RM5,000. Kalau tak ada mas kahwin RM5,000, kau jangan nikah dengan anak aku. Jadi budak tu pun cari-cari RM5,000 tak dapat. Ni masuk nak nikah ni. Jadi akhirnya hutang. Akhirnya dapat kahwin juga tapi hutang. Bila hutang kan, nanti bila sijil itu di print out kan, dicetak, dia akan tertulis hutang di situ. Sampai bila-bila tu akan tertulis hutang. Sampailah beranak pinak menantu semua kan. Okey, itu tak digalakkan lah. Janganlah kita menyeksa lah kan, menekan pula kepada bakal menantu tu. Dia tak mampu, dia hanya mampu 200 je. Bagilah saya bagi 200 kan. Ni nak minta mas kahwin sampai RM5,000 pula. Mas kahwin ni kalau di Negeri Sembilan ni minimal 200, maksimal tu pulang. Tapi Pak Mutu jangan menokan. Macam tu, jangan ditokan bakal menantu tu. Kau boleh nikah dengan aku tapi dengan syarat kan. Mungkin dia goram dengan menantu kan. Goram kat
ataupun mungkin dia tak apa suka lah makan menantu tu, dia tak apa suka, jadi dia tokal lah budak tu. Trend sekarang dia tak tekan dengan bapak tu. Tekan dengan pasangan tu. Kau support dulu. Support ni. Support. Pasangan tu, pasangannya dah kerja. Okay. Dah jadi trend kan. Yalah. Dia tahu bapak tu memang tak. Kau tim lah. Kau tim dengan pasangan lah. Yalah, kalau pasangan pun ada duit, kalau pasangan tak ada duit, ini terpaksa berpinjam lah. Baik. So maknanya rukun nikah ada 5 perkara. Kemudian rukun Islam ada 5 perkara, rukun iman ada 6 perkara, rukun alhamdulillah pun ada 5 perkara. Pertama, hamid. Pemakna hamid, orang yang muji. Siapa yang muji? Kemudian mahmud, orang yang kena puji. Siapa yang kena puji? Contohnya kita muji seorang, jadi orang yang kena puji itulah dikatakan sebagai mahmud. Ataupun kita muji Allah, Allah Ta'ala ini dikatakan sebagai gelarannya sebagai mahmud, maknanya zat yang dipuji. Kemudian mahmud bih, pemakna mahmud bih yang dipuji dengannya, iaitu memuji dengan lidah. Apa cara dan kaedah kita memuji Allah Ta'ala tadi? Itulah dengan menggunakan lidah, bil lisan kita memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian mahmud alih maksudnya yang dipuji ke atasnya, maksudnya nikmat yang dipuji. Apa makna yang dipuji? Apa nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita? Contohnya nikmat kesihatan, nikmat iman, nikmat Islam, kan? Nikmat boleh melihat, kan? Kita boleh melihat, kita boleh fikir, kita boleh mendengar, kita boleh berkata-kata. Itu semua nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikmat berkahwin, nikmat juga. Nikmat ada pekerjaan. Kerana ramai orang yang tak ada pekerjaan. Kita alhamdulillah ada pekerjaan. So merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikmat boleh datang ke surau, ke masjid. Ada orang tak boleh datang ke surau, ke masjid. Dia tak jumpa jalan tu. Jalan ke masjid, surau dia tak jumpa. Tapi ke gunung dia jumpa. Nakik gunung sana, nakik gunung sini, minta maaf lah siapa yang suka nakik gunung kan. Nakik gunung sana, nakik gunung sini sebagainya kan. Dia jumpa jalan ke atas gunung tu. Tapi ke rumah Allah, ke masjid, ke surau, kepada pengajian ilmu, dia tak jumpa. Ini satu kesedihan lah. Sedih lah kita dengar kan. Dia penting tu rumah Allah Ta'ala kena jumpa dulu, tangguh lah. Kemudian sirah. Bermaksud sirah tuan-tuan, ucapan pujian. Seperti kita mengucapkan Alhamdulillah atau Zaid seorang yang mulia. Alhamdulillah ataupun kita kata Zaid itu seorang yang mulia. So maknanya bila kita memuji, so maknanya ada 5 rukun tu dah ada dah. Hamid mana orang yang memuji, mahmud yang kena puji, mahmud bih alat yang digunakan untuk memuji, mahmud alih apa benda yang dipuji, sirah mana lafaz pujian. Baik, kemudian jenis alhamdu, sikit lagi ya. Jenis hamdallah ataupun alhamdu. Alhamdulillah terdapat 4 jenis. 4 jenis puji. Ini biasalah. Mungkin di kalangan tuan-tuan ni mungkin dah pernah dengar ni 4 jenis puji ni. Pertama, puji qadim bagi qadim. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Yang ketiga, puji hadis bagi qadim. Yang keempat, puji hadis bagi hadis. Mana contoh puji qadim bagi qadim? Ini puji Allah Ta'ala terhadap Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala memuji diri dia sendiri. Contohnya Allah Ta'ala sebut Al-Quran, dia kata ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal maula, ni'mal nasir. Dialah sebaik-baik pelindung dan dia juga sebaik-baik penolong. Kan, sebaik-baik pelindung dan juga dia juga sebaik-baik penolong. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Okay. Yang kedua, puji qadim kepada hadis. Jadi Allah Ta'ala memuji makhluk. Contohnya Allah Ta'ala memuji Nabi Sulaiman. Ni'mal abdu innahu awwab. Ni'mal abdu innahu awwab. Dan dianya Nabi Sulaiman itu adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia sangat taat kepada Tuhannya. Dia sangat taat kepada Tuhannya. So maknanya Allah Ta'ala memuji Nabi Sulaiman di atas sifat akhlak yang baik yang ada pada dia. Ketiga, Allah Ta'ala pun pernah juga memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan malahan banyak kali Allah Ta'ala memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian puji hadis kepada qadim, mana puji makhluk kepada Allah Ta'ala. Seperti kita ucapkan Alhamdulillah, mana kita bila dapat segala nikmat tu kita puji Allah Ta'ala. Yang keempat, puji hadis kepada hadis, mana puji makhluk kepada makhluk. Contohnya Zaid memuji Umar dengan katanya, sungguh baik akhlak kamu. Kau ni baiklah. Kau ni baiklah, kau ni memang baik. Kau ni rajin lah. Belum aku suruh buat kau dah buat kan? Itu rajin lah tu. Tapi kalau dia buat tu betul tak apa. Takut nanti dia buat benda tak betul. Kita belum suruh ni, kita belum arahkan lagi, dia dah buat dah. Siapa yang arahkan ni? Memang tak ada arahan tuan kita. Tapi memang dia nak buat kita. Memang aku nak buat kita. Tapi kalau betul dia buat tak apalah. Takut tak betul. Ataupun ada orang lain membantu kita, menolong kita. Kita dah kadang susah tuan, susah. Ada kawan kita membantu kita. Alhamdulillah lah, kita pujilah dia. Terima kasih lah kan. InsyaAllah akan datang kita bantu pula dia balik kan. Tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, membantu dalam perkara kebajikan dan takwa. Wala ta'awanu 'ala ismi wal udwan, jangan membantu dalam perkara dosa dan juga permusuhan. Bila kita membantu orang tuan-tuan, kita jangan mengharapkan balasan daripada orang tersebut. Jangan kita harapkan balasan daripada orang tersebut. Tapi kalau seandainya dia ingin membalas kebaikan yang kita buat itu, alhamdulillah tak ada masalah. Kita terimalah balasan kebaikan yang dia buat pula. Tetapi kita jangan mengharapkan pembalasan daripada seseorang yang kita telah buat kebaikan kepada diri mereka. Okey? Kemudian kita pula jangan mengungkit-ungkit pemberian. Jangan kita mengungkit-ungkit pemberian yang kita dah bagi pada orang. Hari tu aku bagi kau. Hari tu aku tolong kau, takkan kau tak boleh tolong aku hari ni? Mana? Ini mengungkit-ungkit pemberian. Mengungkit-ungkit sesuatu kebajikan yang telah kita bagi kepada orang lain. Dan kita pula tuan-tuan, kita dikenaki melakukan benda-benda yang terpuji, bukan untuk dipuji. Kita digalakkan melakukan benda-benda terpuji, tetapi bukan untuk dipuji. Kerana ada sebahagian orang ni buat satu benda kebaikan untuk dipuji. Kalau orang tak puji dia, dia marah. Dia marah kalau orang tak puji dia. Dia goram dia tumbuk kita. Kenapa orang tak puji dia? Dia kata, seperti dia lah. Dia nak puji kau tidak? Nampak? Dia paksa pula kita lah untuk memuji dia. Terpulang pada kita lah, sama ada punya tidak. Betul tak? Baik. Kemudian insyaAllah akan datang kita sambung lagi di muka surat 17. Sampai situ lah. Muka surat 17. Seorang ada kitab ni, lain tak ada kitab? Tak ada. Syekh, kitab ni tak boleh? Belilah. Beli satu. Yang siapa yang jual tu Syekh? Beli satu. Kalau tak habis mengaji pun, tupangnya bolehlah ulang-ulang macam ulang kita tengok dia. Yang Syekh tu sahabat ni ada? Tak ada kitab? Saya berhentilah, saya kaji lah Ustaz. Ya. Ini kau beli ni betul state lah Ustaz. Boleh juga betul state lah. Haji berkat beli sendirilah. Dia photostat ni tak digalakkan. Tak digalakkan photostat. Bila kita beli, mana kita membantu orang Islam. Ada soalan? Tak ada? Okey, tak ada soalan. Yang Syekh yang jual kitab tu dia bagi diskaun. Dia bagi. Dia bagi diskaun. Tapi kena ambil banyak lah. Jangan ambil satu, ambil lah banyak sikit. Dia bagi diskaun lah. Ada bahasa Melayu kan? Ada.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa taqabbal rizqan halal wa barakatan katsira wa sayyidina fataya alim nawilana qulubana bi dhurri fataka wa ta'alifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma jma'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta al-fatihin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Taqabbalallahu minkum.